Ya, Alhamdulillah. Auda ni saya sempat minum tadi. Alhamdulillah batuk pun reda sudah. Apa kata kita terus saja menyapa rakan kita ni, Espalini. Dan kami mengharapkan Espalini dalam keadaan sihat hari ini. Assalamualaikum. Apa kabarnya Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Gembira rasanya mendengarkan. Dan bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Belaid? Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar daerah Belaid juga pada pagi ini cukup mengizinkan. Jadi semoga apapun jua perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar. Betul. Espalini, mungkin sebelum tadi membincangkan mengenai dengan perambahan Brunei yang Espalini ketahui, mungkin sedikit pertanyaanlah kepada Espalini. Maklum sajalah anak-anak akan kembali ke sekolah dalam bersisa 2 hari saya lagi. Bagaimana persiapannya ni Espalini? Sebetulnya biasanya kalau cuti sekolah anak-anak biasa akhir bangun kan. Jadi oleh sebab tinggal esoknya lagi untuk diorang berehat. Jadi biar dah dibiasakan awal bangunlah daripada hari biasa. Jadi apabila buka sekolah nanti orang indah kelang kabut turun ke sekolah atau Betul, ini kelang kabut akhir bangun atau yang tadi mau elakkan Espalini. Dan juga kalau saya ingat je Espalini, kalau boleh dikongsikan, selalunya awal pagi sekolah, kalau selepas lama bercuti, masalahnya apa Nisa dan Espalini? Apa tu? Mencari stuken. Stuken stampik ada, stampik yang lain. Itulah, kami mengharapkan agar preparation untuk kali ini akan berjalan dengan lancar, agar tidaklah terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Mungkin kadang kalau terjadi, mungkin akhir ke sekolah dan sebagainya Espalini. Baiklah, teruskan saya Nisa. Soalannya untuk Espalini. Betul. Kalau kita ni bercakap tentang perambahan Brunei tadi, kalau bagi Espalini sendiri, apa yang antara perambahan Brunei yang malar digunakan? Selalunya kalau saya sendiri memang banyaklah perambahan Brunei ni kalau digunakan. Salah satu daripadanya ialah lakap lagor. Selain daripada tu masa ni Tani tahu musim mangga. Jadi kalau Tani bayangkan mangga dicacah sama kicap, memang jadi kambang asam katanya. Sedap bunyinya. Kambang asam atau maksudnya terseliur. Betul kambang asam. Terseliur. Kambang asam. Itu perasaannya yang Nisa rasakan pada waktu itu. Kambang asam. Kambang asam. Itulah kan kembang memanglah kalau terbayang je makan sambal mangga, belacan lagi bagi lada. Baru selepas ini. Selepas ini. Baik, kami serahkan kepada Espalini dengan perkongsian bagi daerah Belaid pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah sudah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Seperti biasa Auda, dari daerah Belaid saya akan kongsikan antara acara semasa dan beberapa maklumat yang akan berlangsung di sekitar daerah Belaid, di mana di sini ada satu makluman mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan berlaku pada hari ini dan kawasan yang terlibat ialah Jalan Bunga Melor, Jalan Bunga Kenanga, Jalan Sultan Omar Ali dan kawasan sekitarnya. Dan penyelenggaraan elektrik akan berlaku bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan akan diteruskan pada 11 petang bermula pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang. Sementara itu, kawasan yang terlibat seterusnya ialah Cargo C ke kawasan Melilas termasuk Sunli, KKP, Singap, Jalan Singap, Sekolah Rendah Merangking, Sekolah Rendah Bukit Sawat, Merangking Hilir dan rumah-rumah panjang di Mukim Sukang. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan berlaku bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi diharap kepada kawasan-kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan berlaku pada hari ini.
Seterusnya, Auda, pada esok Ahad 22 hari bulan Jun 2025 akan diadakan satu majlis penutup bengkel guling tangan. Anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait, di mana majlis akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Sungai Mau, insya-Allah bermula pada pukul 9 pagi. Itu dah ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk hari ini. Silakan. Bagi saya sebenarnya itu bukan mau cari yang itulah, yang lebih. Insyaallah, alhamdulillah lah kalau ada yang lebih itu terima sajalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai usaha saya ini untuk sebab sudah tidak dapat kerja, jadi baiklah ini aku titik peluh sendiri, macam itulah, nampung segala perbelanjaan, lebih lagi apa seperti waktu membayar macam kereta macam itu, ya penting buat saya lah. Berkebun merupakan satu aktiviti bermanfaat, terutamanya dalam kalangan mereka yang telah bersara. Dengan memanfaatkan ruang di belakang rumah, pelbagai jenis tanaman yang boleh ditanam seperti sayur sawi, kacang panjang, lada, serai, lengkuas, pucuk paku, rebung, pisang dan lain-lain lagi. Jadi berapa lama sudah kita mengusahakan bercucuk tanaman ini lah? Aku sudah usahakan di sini tanam mungkin ada belasan tahun lah, gitu. Belasan ada. Ini pertama dulu aku nanam rebung, sudah itu menguasai tanah, motong, bakar, baru aku membuat batas macam itu, usahakan menanam apa biji binih lah macam itu sampai sekarang lah. Jadi hasil-hasilnya kita jual di luar, macam mana sambutan orang di luar sana? Alhamdulillah juga tuh, macam kalau di luar sana macam dah, nah macam dulu, sekarang kan ramai pengunjung juga kan, banyak saingan juga. Saingan juga, memang ada tuh macam pakis tuh. Aktiviti harian seperti menyiram, menyangkul tanah dan memetik hasil tanaman bukan sahaja memberi kepuasan, malah membantu mengekalkan kesihatan badan kerana melibatkan pergerakan fizikal yang tidak secara langsung menjadi senaman ringan yang konsisten. Hasil kebun yang dituai boleh dijual kepada pelanggan, menjadikannya sumber pendapatan tambahan. Berkebun juga memberi peluang kepada individu untuk berdikari dan menyumbang kepada kelangsungan hidup. Ia adalah bukti bahawa usaha di atas tanah pasti membuahkan hasil. Selain itu, berkebun mengajar nilai kesabaran, disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ia memberi kefahaman bahawa segala usaha yang dilakukan dengan tekun akan membuahkan hasil. Aktiviti ini juga boleh menjadi medium terapi yang bermanfaat dari segi mental dan emosi. Kesimpulannya, berkebun bukan sahaja satu hobi yang menyeronokkan, tetapi juga satu cara hidup yang berfaedah. Ia menyumbang kepada kesejahteraan fizikal, mental dan ekonomi. Macam sambutan pelanggan aku di luar itu, alhamdulillah juga dia orang macam pandang ambil hati lah, macam aku ini bukan usaha
besar. Kalau memang tah dia orang menetap lah, Oh, okey. waktunya menetap lah. Tapi lihat keadaan aku di sinilah. Kalau ada aku hantar macam itu. Kalau dia tanya ada pucuk paku, Hantar juga tu. Kalau ada ada serai, hantar. hantar. Tapi kalau dia orang macam Masih waktunya ada stok, apa? macam dia ada stok, dia orang datang sendiri, lihat sendiri lah macam itu. Kalau aku masih sibuk sini kan, Dia datang terus kan sendiri, dia orang ambil lah. datang sendiri ngambil macam itu. Okey, Macam alhamdulillah. itulah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. syukur dulu kita dengan penanaman hasil daripada menanam, berbudi pada tanah. Jadi hasilnya pun ada juga pelanggan-pelanggan yang memerlukan lah. Ada tak? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam pada itu, berkebun juga mengajar kita untuk berdikari dan sentiasa berusaha agar tidak bergantung kepada orang lain demi menyumbang kepada kelangsungan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri yang ada pada diri mereka sendiri. Berbudi pada tanah tidak akan lupa membalas budi itu dengan hasil yang lumayan dan kepuasan yang mendalam.